Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini di hari Khamis yang barokah? Okey, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-223. Alhamdulillah. Okey, anda boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk kita hari ini adalah dayus. Adakah anda faham apakah maksud dayus yang sebenarnya? InsyaAllah Solehah akan kongsikan sebentar lagi. Tapi Solehah nak minta tolong anda sharekan, kongsikan Solehah punya link dan upkan di wall anda supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat, insyaAllah. Hai, waalaikumsalam Bidadari Anga Masyita. Hai, waalaikumsalam Bidadari Nur Syahidah Hamidi. Hai, Kak Umi Hendon. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati serta merestui majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Umi Afan Kalisha Umairah. Hai, waalaikumsalam Bidadari Nur Syawirah. Waalaikumsalam Kak Hamiyati Idu. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang tolong share dan tolong seru. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ini adalah dayus. So, apakah maksud dayus yang sebenarnya? Maksud dayus yang sebenarnya dalam sudut perspektif Islam adalah di mana seorang suami yang tidak langsung takut atau bimbang bila membiarkan serta melihat isteri dan juga anaknya melakukan dosa. Dia tak risau pun. Dia tak risau, dia tak ambil solusi, dia tak halang, tetapi dia biarkan sahaja. So, ini adalah maksud dayus yang sebenarnya. So, seorang lelaki yang dayus akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita tak naklah kita dapat suami yang dayus, pemimpin keluarga kita yang tidak bertanggungjawab, yang tidak melaksanakan amanah Allah dengan sebaiknya. Lalu Allah menurunkan hukuman yang sangat berat kepada suami yang ada sikap dayus ni, iaitu hukuman kepada lelaki ini adalah berdosa besar. So, hendaklah bila kita berkahwin tu, sebab tu Allah menyuruh kita berkahwin, pilihlah pasangan kita tu yang meletakkan agama nombor satu. Bukan kecantikan paras rupa, bukan kerana harta atau pangkat, bukan kerana kita suka saja-saja je kita nak ikut test kita yang tak sekufu. So, Islam suruh kita meletakkan agama tu nombor satu. Sebab apa agama sangat penting dalam kita punya nak membina keluarga yang bahagia? Sebabnya bila suami kita ada agama yang mantap, ada iman yang mantap, bila melihat isteri tak solat, bila melihat isteri tak tutup aurat, bila melihat anak-anak perempuannya sengaja membuka aurat, lalu dia menegur, dia menghukum dan dia menasihati secara berhemah, di mana itu adalah tanggungjawab dia. Seorang suami apabila isterinya mendedahkan aurat dengan sengaja, membuka maruah diri, maka si suami itulah yang akan menanggung dosa seorang isteri dan dosa anak perempuannya. So, tanggungjawab seorang lelaki ni sangat berat. Bukannya bila kita berkahwin tu hanya berdasarkan nafsu semata-mata, tetapi besar sangat tanggungjawab seorang pemimpin keluarga ni. Dia nak
menjaga keluarga dia, nak hasilkan zuriat yang soleh dan solehah, bukannya hanya sekadar nak berseronok-seronok, tetapi lebih besar daripada itu tanggungjawabnya. So, bila lelaki tiada perasaan risau dan takut bila si isteri dan anak berbuat dosa, itu dikatakan sebagai dayus. So kita tak naklah dalam keluarga kita ada suami yang dayus, ada ayah yang dayus, ada saudara mara kita yang dayus dalam menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Hendaklah kita berdoa dan meminta Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Andai ada, masih belum terlewat kerana Allah yang memegang hati suami kita, Allah yang memegang hati ayah kita, di mana kita nak suami yang terbaik, suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, suami yang tidak takut pada segala kemungkaran tu dia tak nak buat. Itu adalah suami yang sentiasa bertanggungjawab dan bukan suami yang dayus. InsyaAllah kita nak suami yang misali, suami yang bertanggungjawab, suami yang seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami dan contoh pemimpin keluarga yang terbaik. InsyaAllah anda boleh follow bagaimana Rasulullah mendidik isteri, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak. Itulah contoh acuan yang sebenar dalam nak mentarbiah keluarga kita. Okey, yang seterusnya, dayus ni juga adalah dikategorikan apabila seorang suami juga boleh jatuh dayus apabila dia melihat isteri dia bekerja, dia melihat isteri dia mengajar, and then dekat sekolah tu ada guru lelaki, dia cemburu berlebih-lebihan. So seorang suami, seorang pasangan, dia hendaklah yakin, dia hendaklah percaya pada pasangan sendiri. Jangan berburuk sangka, jangan main tuduh je. Bila isteri keluar bekerja, dia dah mula risau dah. Isteri aku ni keluar dengan siapa? Isteri aku ni sembang dengan siapa? Dia cemburu yang berlebih-lebihan. And then bila isteri sampai kat rumah, dia dera isteri dia, dia zalimi isteri dia, dia mencederakan isteri dia kerana dia yang overthinking. Padahal dia tak lihat dengan mata kepala dia sendiri. Dia percaya cakap orang cakap buruk belakang tu, dia tak percaya dekat isteri dia. Itu adalah suami yang dayus. Cemburu berlebih-lebihan dan terlampau overthinking sehingga menyebabkan isteri cedera mental fizikal. Isteri hinggakan rasa terluka dengan tindakan suaminya ini. Kena pelempang, kena terajang. Ini ada berlaku dalam situasi masyarakat kita. Okey, yang seterusnya, ketua keluarga, pemimpin keluarga hendaklah datangnya daripada seorang suami yang bertanggungjawab. Bila suami kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak solat, tidak menjaga kebajikan isteri, tidak menunaikan nafkah, dia juga dikatakan sebagai dayus. Dia adalah berdosa besar. Kalau isteri reda, suami tak bagi nafkah, tak apa. Contoh sebagai dia tahu, dia faham suami dia ada gaji 500 je sebulan dan duit tu cukup-cukup makan untuk perbelanjaan sekolah anak, perbelanjaan bulanan keluarga. Lalu si isteri reda, andai suaminya tak bagi duit belanja bulanan, itu tak apa. Tak ada jatuh istilah dosa kepada suami. Tetapi andai isteri menuntut duit daripada seorang suami, suami tak bagi nafkah, maka suami tersebut boleh jatuh berdosa. Hukumnya adalah berdosa dan dikatakan sebagai kategori yang dayus. So kita tak naklah dalam rumah tangga kita porak-peranda, bergaduh sana sini hanya kerana kita tak puas hati, kita tak faham suami kita. Suami kita juga susah, suami kita juga struggle nak teruskan kehidupan. So seorang isteri dan juga seorang pasangan suami isteri tu hendaklah saling bertoleransi, saling faham, memahami. Jangan mementingkan diri masing-masing. Dah tahu suami tak ada duit, duk minta emas dekat suami. Dah tahu suami tak mampu untuk belikan baju setiap minggu ke setiap bulan ke, kita duk merajuk dengan suami. Janganlah macam tu. Ada kalanya kita seorang isteri kena faham juga suami. Dan suami kalau berkemampuan memang kena bagi dan memang kena tunaikan apa yang patut isteri dapat, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, balasan dan azab yang sangat pedih kepada suami yang dayus. Di akhirat kelak, suami tersebut akan dicampakkan ke dalam api neraka kerana tindakannya itu. Tidak menegur isteri,
membiarkan isteri terus berbuat dosa. Dia tengok je isteri dia tu keluar pakai baju ketat. Dia tengok je isteri dia tu keluar pakai tudung, nampak dada dan sebagainya. So, di manakah tanggungjawab seorang suami? Suami, jangan takut nak tegur isteri. Jangan anggap isteri tu queen control. Isteri kena ada rasa hormat pada seorang suami. Walaupun gaji si isteri tu lebih tinggi, tetapi kedudukan dalam rumah tangga, suami tetap nombor satu. Suami tetap ketua keluarga. Isteri wajib hormat suami selagi tidak menyalahi hukum syara, selagi suami tidak melakukan sesuatu yang melampau, insya-Allah. So, nantikanlah balasan azab pedih kepada suami yang dayus ni, tak berani nak tegur isteri, biarkan isteri terus buat dosa. Suami yang akan tanggung dosa si isteri dan juga dosa anak perempuannya. Kita lihatlah sekarang ni, macam-macam budaya sekarang ni, di mana isteri berjoget, menari sana sini, mendedahkan aurat sana sini. Suami tu tak rasa apa-apa ke? Suami tu tak rasa bimbang ke? Suami tu tak rasa bersalah ke? Dok mempertontonkan aurat si isteri tu di khalayak ramai. Sepatutnya aurat tu hanya yang mahram je. Itu pun kita ada syarat-syarat dia macam mana. Tak adalah sengaja-ngaja kita, kalau dengan ayah mertua kita ke, dengan abang kita ke, dengan adik lelaki kita pun tetap ada batas auratnya. InsyaAllah. Sama-sama kita perbaiki diri dan jauhi daripada kezaliman yang boleh membahayakan diri kita nanti. Okey, dan yang terakhir, seorang suami hendaklah menegur dan nasihat isteri, jaga aurat, maruah diri. Jangan biarkan je. Kena nasihat, wajib nasihat. Wajib berpesan kepada isteri, cakap dengan dia, yang kalau ayang pakai tudung ni cantik sangat, biarlah aurat ayang tu biar abang je yang nampak dekat rumah. Kalau ayang pergi keluar rumah tu, ramai yang tengok, satu helai rambut tu akan dibakar di hari akhirat kelak. Kalau nampak semua tu kan tak manis. So, seorang suami kena tegur isteri secara berhemah. Jangan terus tegur secara strict. Bila secara strict, isteri tu elok nak berubah, tiba-tiba tak jadi berubah sebab terasa terlampau kerasnya si suami. Si suami pun kena pandai, kena guna ayat-ayat yang manis, kena guna ayat yang boleh melembutkan hati isteri. Di samping sedekahkan Al-Fatihah, di samping doakan isteri semoga beroleh hidayah. Itulah usaha seorang suami. Bukannya tahu nak marah begitu je, sebab isteri ni dia ada hati dan perasaan. Isteri pun ada perasaan. Kalau suami marah, macam mana dia rasa terluka. Tetapi pesanlah secara slowly. Sebab tak ada semua manusia ni yang akan berubah secara drastik. Tak apalah kita berubah secara perlahan-lahan, tetapi perubahan tu Allah nampak, insya-Allah. Tapi jangan tak berubah langsung. Kita cuba cari hijrah diri kita. Kita cuba untuk cari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terselamat daripada azab api neraka. Sebab kita, kalau kita dedahkan aurat, tahulah azabnya sangat pedih di hari akhirat. Lagi-lagi kalau isteri tak solat, suami tak solat, anak-anak tak solat, biarkan anak main game berlama-lamaan, biarkan isteri tonton sinetron dan juga drama TV. Dah dengar azan maghrib pun tak tutup lagi TV, melewat-lewatkan solat. So, banyak sangat keburukannya. So, seorang suami hendaklah jadi pemimpin yang terbaik. Hendaklah berpesan ke arah kebaikan. Tegur isteri dengan berhemah. Tegur isteri, kalau dengan kata-kata tak mampu, barulah boleh menggunakan rotan. Rotan pun sekadar untuk memberi amaran, bukanlah rotan tu untuk mencederakan dirinya, tak. And then kalau isteri tak dengar lagi cakap, suami boleh asingkan tempat tidur. Itu adalah ajaran yang terakhir lah, macam mana nak tegur isteri. Kalau dia tak sedar juga, kalau dia tak terfikir juga untuk ubah perangai dia, biarlah Allah sendiri yang menghukum. Di dunia dapat, di akhirat pun dapat. So, hendaklah kita sama-sama muhasabah diri kita. Jangan biarkan diri kita terus terjerumus ke dalam kancah yang Allah murka. Si suami, doakan isteri berubah menjadi isteri solehah. Si isteri, kalau dapat suami yang dayus, doakan suami tu berubah. Suami berubah menjadi suami yang soleh.
saling mendoakan antara pasangan kita. Kita tak akan rugi pun. Tetapi beruntung sangat andai setiap pasangan mendoakan antara satu sama lain, sebab disitulah lagi mengeratkan kasih sayang dalam rumah tangga kita, insya-Allah. So jangan jadikan diri kita yang orang yang dayus, orang yang tak takut untuk menegur ke arah kebaikan. So kalau kita terus melakukan dosa, azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah tu sangat pasti. Kita tak akan terlepas walau sedikit pun. Allah akan hisap dan Allah akan timbang segala kesalahan kita, dosa kita, dan kita hendaklah berusaha secara selalu taubatkan diri kita ni. Setiap malam sebelum tidur, laksanakan solat taubat, lazimi istighfar. InsyaAllah diri kita akan sentiasa bersih daripada dosa-dosa dan juga segala keburukan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah. Segala salah silap harap dimaafkan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada diri Solehah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.